Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali bersama saya Zurati Dalimi. Di dalam bidang perniagaan, kita biasa mendengar perkataan strategi pemasaran dan strategi jualan. Apakah perbezaan di antara strategi pemasaran dan strategi jualan ini? Strategi pemasaran menetapkan arah bagaimana produk kita boleh sampai kepada pelanggan sasaran untuk menyampaikan mesej utama, membina minat kepada jenama produk kita. Manakala strategi jualan pula menerangkan bagaimana teknik yang kita akan gunakan dapat mengubah pelanggan sasaran menjadi pembeli. Nampak perbezaan di antara kedua-duanya ya? Pemasaran dan jualan merupakan dua pemacu utama dalam bidang perniagaan. Tanpa kedua-dua strategi ini, tidak ada pertumbuhan kepada perniagaan kita. Saya ingin kongsikan pengalaman saya yang pernah lebih 2 tahun menjawat jawatan sebagai pegawai jualan di sebuah syarikat kejuruteraan mesin dan alat ganti, dan 5 tahun memangku dan menjawat jawatan pengurus pemasaran di syarikat percetakan. Maka, melalui video ini, saya akan mencadangkan beberapa teknik berkesan di dalam strategi jualan dengan cara yang lebih fokus kepada perasaan pelanggan. Apa yang diperlukannya pada ketika itu, kenal pasti emosinya, pujuklah mereka sehingga mereka bersedia untuk membeli. Saya juga akan kongsikan pengalaman saya sendiri ketika berinteraksi dengan salah seorang jurujual yang tidak mempedulikan emosi pelanggannya, iaitu saya sendiri, asalkan produknya terjual. Oleh itu, tajuk video saya pada kali ini adalah kenal pasti emosi pelanggan untuk pujuknya membeli. Kita akan sambung berbicara selepas intro ini. Selamat bertemu kembali. Saya teruskan kepada cadangan yang pertama, bersikap sopan dan profesional. Sesiapa saja memiliki emosi mahu mereka dihormati. Mulakan perbualan dengan perkenalkan diri kita. Tanyakan kesejahteraan pelanggan. Melayani mereka dengan hormat. Mendengar keinginan mereka dan cuba membantu supaya mereka berpuas hati. Ketahui nama pelanggan kita dan gunakan dari semasa ke semasa. Penyelidikan psikologi menunjukkan bahawa orang suka mendengar nama mereka dan lebih cenderung untuk mengeratkan hubungan apabila pihak lain menggunakannya. Jika kita tidak mahu menyinggung perasaan pelanggan, di hadapan nama mereka, gunakan kata panggilan hormat seperti Encik, Puan, Mister, Miss, Mrs, Datuk, Datin atau sebagainya. Jadikan ia tabiat sopan dan profesional. Ucaplah selamat datang, selamat pagi, selamat petang, bagaimana saya boleh membantu anda, dan ucapan terima kasih. Jaga jarak kita, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu mesra. Jika kita kelihatan terlalu bersemangat atau terlalu teruja, pelanggan mungkin akan mula menghindari kita pula. Saya beli handphone ni di sini, balik rumah dah tak boleh guna, rosak. Kualiti apa handphone ni ha? Ambil balik handphone ni. Ni resit beliannya. Pulang balik duit saya sekarang. Jika kita berurusan dengan pelanggan yang bersikap kasar dan marah-marah, tenangkan mereka dengan meminta maaf dengan kata-kata yang sopan. Sebagai contoh, kami mohon maaf dan kami amat bersimpati jika produk kami gagal memenuhi jangkaan Encik. Walau bagaimanapun, saya boleh membetulkan keadaan. Sekiranya produk kami benar-benar telah gagal memuaskan hati Encik, kami boleh menawarkan pertukaran percuma untuk handphone yang baru. Dan pastikan bukan kita saja yang bercakap. Dengari pelanggan dan biarkan mereka bercakap juga. Dan semasa mendengar, jangan lupa untuk membuat hubungan mata dan kelihatan sangat berminat. Sebaik sahaja pelanggan telah membuat keputusan untuk membeli, kita boleh terus mengarahkan perbualan tersebut untuk urusan pembayarannya pula. Sebelum pelanggan meninggalkan premis kita, berilah ucapan
Terima kasih kerana membeli belah dengan kami. Sila hubungi kami pada bila-bila masa jika Encik mempunyai sebarang pertanyaan. Kami berharap Encik akan datang lagi ke sini. Cadangan saya yang kedua, libatkan emosi keterujaan. Excited. Sekiranya kita menjual produk berkaitan inovasi berteknologi baru. Sebagai contoh, menjual pelbagai jenama smartphone. Libatkan emosi keterujaan pelanggan dengan menunjukkan demo beberapa manfaat teknologi terbarunya itu. Libatkan mereka untuk mencubanya sendiri dalam proses penjualan. Sudah pasti pelanggan tersebut tidak berasa bosan untuk meninggalkan kita di dalam proses penjualan tersebut. Emosi keterujaan adalah penting untuk mendorong semangat ingin membeli dan memilikinya. Lakukan apa saja yang dipikirkan sesuai untuk membezakan diri kita dari penjual lain untuk jenis produk yang hampir sama. Buktikan bahawa tawaran kita lebih baik dan lebih murah daripada pesaing, tanpa memburuk-burukkan produk pesaing. Sekiranya tawaran itu tidak lebih murah, ia lebih sukar. Tetapi kita boleh menyebut bahawa dengan harga yang sedikit lebih tinggi, pelanggan menerima manfaat produk kita yang lebih baik. Tunjukkan sekira jenama produk kita mempunyai sijil-sijil pengiktirafan seperti sijil selamat digunakan, sijil kualiti produk, sijil halal, lesen perniagaan dan testimoni pelanggan. Cadangan saya yang ketiga adalah bertindak ke atas emosi pelanggan. Kita semua suka mengakui bahawa keputusan kita adalah rasional. Tetapi kebanyakan keputusan untuk membeli adalah lebih dipengaruhi oleh emosi. Emosi adalah perasaan yang kuat ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Sebagai contoh, kita lihat kepada gambar rajah ini. Emosi pada pelanggan, yang pertama, masalah kerana mukanya berjerawat. Kedua, takut kerana kulit mukanya semakin rosak dan hodoh. Kemudian, dalam usahanya, pelanggan telah menemui peniaga yang diyakininya lalu bersetuju untuk membeli produk peniaga ini. Lebih mudah tugas memujuk pelanggan ini sebab sudah dikenal pasti emosinya. Kesan dari rawatan ini, emosi, masalah dan takut telah hilang. Pelanggan pun berasa gembira. Manakala jualan peniaga pula meningkat kerana produknya berkesan merawat kulit pelanggan dan pelanggan juga berpuas hati. Apabila kita bercakap dengan pelanggan, tekankan apa emosi positif produk kita atau pembeliannya akan menyebabkan kesan yang akan menyentuh emosi penggunanya. Dan akhir sekali, berbual secara natural dan jangan guna skrip. Ini berkaitan dengan pengalaman saya. Kecekapan melayani pelanggan boleh mewujudkan imej positif kepada jenama produk kita dan membina kesetiaan pelanggan yang kuat. Pelanggan lebih memilih beremosi selesa untuk berbual dengan orang sebenar yang disenanginya, yang akan menjawab pertanyaan mereka walaupun yang kurang berkaitan dengan produk kita. Jurujual tidak boleh terkongkong kepada skrip pada sekeping kertas atau skrin komputer. Skrip jualan harus digunakan untuk membimbing perbualan atau mencadangkan perkataan yang boleh menggalakkan untuk membeli. Gaya bahasa membaca menimbulkan syak wasangka di hati pelanggan yang segera mula berfikir bahawa satu-satunya matlamat jurujual ini hanyalah untuk menjual produk dengan tidak mengambil kira apa pun keperluan emosi pelanggannya. Inilah salah satu contoh jurujual yang menggunakan skrip. Pertanyaan saya berkenaan jenis produk yang ingin diperkenalkan juga tidak dijawab dengan segera. Majoriti jurujual yang menggunakan skrip seperti ini menggunakan teknik jualan yang dinamakan cold calling. Cold calling bermaksud penjual menghubungi target pelanggan yang majoritinya tidak pernah dikenali dan pelanggan yang pernah dihubunginya sebelum ini juga tidak menunjukkan minat pada produk yang ditawarkannya. Demikianlah perkongsian saya berkenaan cara bagaimana kita boleh menggunakan emosi pelanggan untuk pujuknya membeli. Ini hanyalah sebahagian kecil cara yang saya pilih. Sentiasalah menambah ilmu perniagaan anda. Semoga anda menjadi salah seorang usahawan yang berjaya.
Terima kasih kerana menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Nantikan kemunculan video baru saya yang seterusnya selepas ini.